PDIP, menteri-menteri kanan itu dipegang oleh orang-orang UMNO, orang Melayu. Di mana menteri kanan? Kementerian kanan pertama, Kementerian Pertahanan. Saudara bayang kalau Lim Guan Eng menjadi Menteri Pertahanan. It is not a laughing matter. You know what's going to happen? Ada tak peruntukan dalam perlembagaan yang mencegah timbalan Perdana Menteri, even Perdana Menteri terdiri daripada orang yang bukan Melayu, bukan Islam? Tak ada. Tak ada. Kementerian yang berikutnya, Menteri Kanan, mesti Menteri Kanan, Kementerian Dalam Negeri, yang jaga polis, yang jaga immigration, yang jaga pendaftaran, yang keluarkan kerakyatan, yang keluarkan sijil untuk melawat luar negara, yang keluarkan pasport. Saudara, dia punya apa? Yang jaga penjara, yang jaga penjara. Banyak lagi. Yang menjaga keselamatan dalam negeri, yang menjaga something, kumpulan something, yang menjaga jenayah berat. Siapa agak menteri ini? Kali ini dipilih PAS. Dalam PAS dia akan pilih Mat Sabu. Bayang Mat Sabu akan bertelagah dengan polis-polis peristiwa Kepung. Oh, saya tak tahulah. Saya tak tahu. Mat Sabu sampai maca keluar daripada ofis pintu belakang. Betul. Tercirit Mat Sabu. Mana? Kementerian yang ketiga, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, yang sekarang dipegang oleh Mustafa Mahmat. Itu kanan ke? Dulu Rafidah Aziz, kanan ke? Tuan-tuan, kemungkinan dia pergi kepada Tian Chua. Tuan-tuan bayang. Atau Teresa Kok. Teresa Kok very popular. Dia menang antara majoriti terbesar dalam Parlimen Si Putih. Dia menang antara majoriti yang terbesar dalam Dun Kirara. Dia ni exco kanan bersama dengan saya di exco Kerajaan Negeri Selangor. Bayang. Apa lagi Menteri Kanan? Yang ini pergi pada PKR. Menteri Pelajaran. Siapa calonnya? Si Tanggang. La ilaha illallah. Tak, ini, this is not a laughing matter. Seriously. Bayang Menteri Pelajaran kita mengizinkan isterinya digauli oleh orang lain selain dia menggaulinya. Bayang. Wife sharing. Allah tuan-tuan. Kongsi perniagaan biasa. Kan? Kongsi taman biasa. Kongsi paip air biasa. Kongsi api biasa. Kongsi apa lagi? Kongsi mengadakan majlis-majlis kahwin biasa. Kongsi raya pun biasa. Itu pengurusi kongsi raya. Tapi kongsi isteri ni dilakukan oleh manusia-manusia luar biasa. Betul, serius. Nak jadi Menteri Pelajaran? Macam mana Menteri Pelajaran? Ibunya bernama Cik Tom Yahya, 78 tahun, menyebut, hancur hati saya. Imagine if a mother were to be telling the rest of the world, hati dia hancur, luluh. Ketika itu 9 bulan tak pernah sekali pun melawat ibu. Masuk IJN, keluar IJN, pengsan berapa kali. Dia memberitahu saya, tuan-tuan, memberitahu saya dalam satu telefon. Saya telefon dia, dia bercakap dengan saya panjang lebar. Cik Tom bercakap dengan saya. Dia sakit jantung, dia sakit urat, dia sakit darah tinggi, dia sakit kencing manis, dia sakit saraf, dia sakit saraf. Sakit neuro, saraf, pengsan banyak kali, jatuh banyak kali.
Tapi seorang anak yang boleh bawa kereta 15 minit daripada rumahnya tak pernah kunjung tiba. Kahwin anak saudara dia yang dia boleh jadi wali, dia tak hadir. Mak telefon lagi, tinggal pesan, telefon lagi, tinggal pesan, telefon lagi, tak berjawab panggilan telefon. Hantar SMS, hantar lagi SMS, hantar SMS, hantar SMS. Dengarnya daripada adiknya Umi Hafilda beberapa kali, berbelas kali SMS, satu pun tak dibalasnya. Bahkan saya tak mau sebut di sini, isteri saya menghalang saya nak sebut apa perkataan dia kepada mak dia dan kepada adik-beradik dia. Waktu dia pernah datang seketika cakap dengan maknya bahasa yang kita tak boleh dengar, bahasa yang kita tak boleh fikir. Seorang anak educated, belajar di Amerika, tuan-tuan dan puan, educated, boleh mengeluarkan kata-kata begitu kepada si ibu. Bila keluar dalam TV, saya ingat pagi-pagi tu Azmin akan meluru datang ke rumah mak, cium kaki mak dia. Apa berlaku? Tak pergi, tak datang, sampai sekarang tak pergi. Sebaliknya, dia tuduh mak dia. Apa dia kata? Mak saya sudah dibeli oleh UMNO. La ilaha illallah. How can you say to your mother? Where is the credibility, reputation of your mother? Where is the respect to a mother? You kata mak you dibeli, being bought over. Mak you dapat duit daripada UMNO. Pasal itu keluar TV. Masya Allah. Nak jadi menteri pelajaran. Macam mana? Macam mana Jeffrey Lee? Nah, ini gambarannya. Ustaz Hadi akan jadi menteri juga. Menteri Agama di Jabatan Perdana Menteri ambil tempat Jamil Khair. Ambil. Mahfuz Omar nak jadi juga menteri. Nak jadi menteri juga Mahfuz Omar. Kita jadi lantik dia jadi timbalan menteri Jabatan Pengangkutan Jalan. Pasal dia suka dengan Samaneko. Itulah dia. Saudara-saudara, kalau ini berlaku, saya nak ulang sekali lagi. What's going to happen? It's going to be chaos. Chaos lagi, pertumpahan darah. Saya bukan nak mengatakan dan saya tidak menghasut, tak ada langsungnya. Gambaran-gambaran May 13 will come back. Peniaga paling tidaknya untuk mententeramkan penaga-penaga pelabur asing nak datang, it takes another 5 years. Payah. Apa nak jadi kepada ekonomi kita yang bergerak sekitar 5% growth? Bayang kalau misalnya growthnya minus. Bayang pekerja-pekerja kilang tak ada kerja, tuan-tuan. Dekat-dekat 2 million pekerja kilang di Malaysia tak ada kerja. Bayang rompakan di sana sini, orang tak ada kerja. Bayang rumah ni kena sedia dengan pagar besi semua rumah ni. Serius. Sekarang orang bincang tentang ragut, tak tahu apa nak buat. Polis pun tak tahu apa nak buat tentang ragut. Bila berlaku chaos, saudara, orang tak ada kerja, kilang tak beroperasi, pelabur luar negeri tak datang, lagi dahsyat, tuan-tuan, lagi dahsyat. Crime rate will soar up. Ini yang saya belajar. Inilah yang saya belajar. Saudara-saudara, satu lagi yang akhirnya saya nak sebut. Mengikut sos, saya bukan sos yang pertama. Mungkin saya sos yang ke-1000 yang didatangkan kepada saya. Laporan bengkel-bengkel, persidangan-persidangan, perbincangan-perbincangan dalam Pakatan Rakyat, di luar Pakatan Rakyat, ahli Pakatan Rakyat, pimpinan Pakatan Rakyat, sympathizers kepada Pakatan Rakyat,
Bila mereka menang dalam pilihan raya, menawan Putrajaya, mereka akan menjadikan Malaysia ini sebagai sebuah republik. Allah, republik. Adakah gambar saya kat situ? Ada. Bila republik, perlembagaan tidak berfungsi lagi, maka Islam yang dijamin oleh perlembagaan tidak ada lagi. Artikel 153 dalam perlembagaan, hak istimewa orang Melayu tidak ada lagi. Dalam republik, pastinya victim yang pertamanya ialah raja-raja, institusi raja-raja. Tak ada republik yang ada raja-raja dalam dunia ini. Saudara, saya sebut ni, cuba tuan sebab, tak salah saya lah, saya dah bagi tahu, saya pun dah baca, tapi saya baca sebentar selalu. PKR, DAP dan PAS tak boleh tidak mempertahankan, mesti mempertahankan, seolah-olah macam Bible, seolah-olah macam Quran, yang dinamakan buku jingga, The Orange Book, buku jingga. Dalam buku jingga, tuan-tuan dan puan-puan, teman-teman di Taman Melur, teman-teman di Taman Megah, jauh ke Taman Megah daripada sini? Tak apa jauh kan? Dalam 5 kilometer, betul? Tak ada ke Taman Megah kat sini? Ada. Taman Sentosa, tak ada? Tak apa nak menjawab pula. Ada Taman Sentosa ni. Saudara-saudara, saya nak bagi tahu, bila republik saudara ditubuhkan, digantikan negara ini daripada negara sistem demokrasi kepada republik, gambaran-gambaran itu sudah ada dalam buku jingga. Dalam buku jingga yang menjadi seolah-olah Bible kepada mereka yang mengamalkan Pakatan Rakyat, Quran kepada orang PAS yang mengamalkan Pakatan Rakyat, seolah-olah itu. Saudara, seolah-olah, saya suka seolah-olah kan katakan Orange Book untuk Quran, tak betul, bukan tu saya kata, seolah-olah. Dalam buku jingga tak sebut Islam, tak sebut Melayu, tak ada satu pun disebut raja-raja, institusi raja-raja. Apa artinya? Sudah ada ramalan dalam buku jingga mendahului keinginan mereka menubuhkan republik di Malaysia ini. Saudara, tolong saudara, tolong. Saya cakap ni insya-Allah ada fakta. Saya cakap ini ada sikit unsur-unsur pengetahuan. Saya cakap ini ada sikit unsur-unsur research. Saya cakap ini ada sikit unsur-unsur experience, pengalaman. Saya cakap ini ada sikit unsur-unsur telahan. Saudara-saudara, saya nak tanya saudara, saudara setuju ke Malaysia menjadi republik? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Sedihlah saya, saudara. Sedih. Kepada teman-teman PAS, tuan-tuan ambil kaset-kaset yang lama. Orang PAS semua, ambil kaset yang lama. Ceramah Ustaz Hadi ke, ceramah pimpin-pimpin PAS yang terdahulu, ceramah pimpin PAS 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Ambil ceramah-ceramah yang sekarang itu terutama oleh pemimpin parasit dalam PAS. Pemimpin yang bukan ulama'. Yang bukan ulama' ni saya namakan parasit. Dalam pimpinan PAS pusat, parasit sekarang 70%, ulama' 30%.
Dulu masa saya masuk PAS, ulama 70%, parasit 30%. Sekarang parasit menguasai 70%. Siapa parasit? Yang boleh hidup dengan DAP. Siapa parasit? Yang akur dengan DAP. Siapa parasit? Yang setuju DAP minta digugurkan Islam, Islam digugurkan daripada negara Islam, dijadikan negara berkebajikan. Siapa parasit? Jangan cerita lagi pasal Islam. Dia pun tak cerita pasal Islam. Dulu punya syarahan mesti ayat jihad. Mesti. Semua ahli PAS, semua pemimpin PAS akan memberikan ceramah dengan memetik terlebih dahulu ayat-ayat jihad. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa so sampai akhir tu'minuna billahi, beriman kepada Allah, berjihad di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, wajahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dengan nyawa kamu, dengan harta kamu, berjihad menegakkan Islam, negara Islam, berjihad menegakkan hukum hudud. Sekarang orang-orang PAS macam DAP, macam PKR, dia cerita apa tuan-tuan? Social justice, human rights. Patut ke PAS mendahulukan cerita human rights daripada cerita negara Islam? Patutkah PAS mencerita social justice dan memberhentikan bercerita tentang hudud, macam mana? Saudara cuba tengok, saudara ambil mana-mana keset pemimpin utama, pemimpin pertengahan, pemimpin bawahan yang dulu 15 tahun, 10 tahun, 5 tahun yang lepas, bandingkan dengan yang sekarang ni. Bahasa yang digunakan lain, maudhu yang disampaikan lain, tema yang disampaikan lain, konten yang disampaikan lain, penekanan yang disampaikan lain. Sebab itu saya dipecat daripada PAS. Saya nak bagi tahu teman-teman di sini, saya nak bagi tahu saudara Jeffrey, I was a senior exco for 4 years. The fact I was expelled from the party, PAS, I was also to be brought down, tidak lagi menjadi ahli exco. Saya sayang PAS, saya sayang ulama-ulama PAS, saya sayang pejuang-pejuang PAS. Tapi apakan daya, kerana saya mempertahankan Islam Melayu dan Raja, itulah sebabnya saya disingkirkan daripada parti. Saya dianggap sebagai duri dalam daging. Pasal saya cerita orang PAS yang tak mau cerita lagi Islam Melayu dan Raja. Saya dipecat bukan kerana minum arak, saya dipecat bukan kerana berjudi, saya dipecat bukan kerana pergi rumah urut, saya dipecat bukan kerana saya terlibat dalam mana-mana dangdut, saya dipecat bukan kerana saya terlibat dalam khalwat mana-mana, panggil bini orang untuk diberikan kaunseling tentang masalah rumah tangga pukul 3 pagi di bilik hotel. Saya tak buat tu. Saya tak buat tu. Saya dipecat bukan kerana zina. Isteri saya. Saya tak benarkan orang lain sentuh, pandang pun saya cemburu. Betul. Serius. Itu isteri kita. Isteri kita tak boleh dalam Islam, tak boleh. Orang nak jeling-jeling kita. Mana boleh? Orang tak boleh jeling isteri kita, kita pun tak boleh jeling isteri orang. Itu kita. Mana boleh pula nak hidup sampai orang Hollywood pun satu masa dulu ada buat ni, sharing of wives ni. Tapi kita teruskan tradisi ni dekat Malaysia. Macam mana? Nak jadi menteri pelajaran pula tu. Saya dipecat tidak berzina, saya dipecat bukan terlibat dalam mana-mana hal. Liwat tak ada. Saya tak liwat Azizan, tak ada. Saya tak liwat Saiful, tak ada. Tuan-tuan, nama-nama orang-orang laki-laki yang diliwat
yang disenaraikan oleh Nala Karupan dalam statement of defense dia. Loh tuan-tuan, Dr. Anis Kesuma, siapa? Sukma Darmawan. Sukma Darmawan. Ada pun sepupu dia kat sini ni. Sukma Darmawan yang namanya Mio. Ada Mio, la ilaha illallah. Betul tuan. Ada Mio, patutlah dia balik. Mio, salah seorang tu Mio. Rashid namanya. Yang perempuannya Nur Laila. Oh. Anne. Anne. Tuan-tuan kalau buka AIDS blog portal, tuan buka Papa Gomo, mestilah buka saja gambar dia dengan China doll tu, tengah pakai towel lagi. Betul. Satu lagi gambarnya tengah mengipaskan seluruh dalam. Wah, itu tengok betul lah tu. Pukul berapa puan tengok? Betul. Dan video ini ada orang mempersoalkan kesahihannya. Sebagaimana tuan baca dalam laporan-laporan, saya pun baca dalam laporan, dibawa ke Korea Selatan untuk mengesahkan kesahihannya. Dibawa kepada pakar-pakar forensik perfilman, dikaji dalam laboratori, dalam makmal tercanggih oleh pakar-pakar forensik perfilman di Korea Selatan. Jawapan mereka 99.9% video itu sahih. Tak puas lagi, bawa video yang sama ke Amerika Syarikat menggunakan teknologi perfilman yang lebih canggih untuk mengukur sama ada video itu sahih itu tidak sahih. Keputusannya 99.9% sahih. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat tuan-tuan? China doll tu. Allah. Saudara yang saya muliakan sekalian, akhirnya saya nak sebut, tolonglah teman-teman ni. Minta tolonglah teman-teman di sini. Apa saya minta tolong? Pertama, kalau tuan-tuan pernah mengundi PKR PAS di AP, for this time around, please jangan sekali-kali menggunakan jari-jari ini untuk memangkah DAP, PKR dan parasit dalam PAS. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Nombor dua, kalau ada orang-orang Melayu yang selama ini mengundi DAP dan PKR, tolong saudara, please, this time around, macam mana tuan-tuan nak mengundi yang disebutkan tadi tuan-tuan sebagai kafir harbi yang disebutkan tadi? Jangan berdosa. Mana boleh kita bersama dengan orang, selalu Dr. Samsudin ulas tu, orang yang jelas-jelas menentang Islam, tak mahu Islam, menentang Islam, menghina Islam. Mana boleh? Saya heran macam mana orang PAS boleh tolerate orang macam Kalpar Singh, macam Lim Kit Siang, macam Lim Kuan Eng. Saya heran, betul-betul saya heran. Saya naik Presiden PAS. Sebab itu, yang ketiga saya minta, satu orang bawa 10 orang lagi. Mulai daripada sekarang hingga 3 bulan sebelum pilihan raya, satu orang bawa lagi 10 orang, 10 orang, 10 orang, 10 orang, 10 orang, 10 orang. Menolak PKR, menolak parasit dalam PAS, dan menolak calon-calon DAP dalam pilihan raya yang akan datang. Sekali lagi saya nak seru, boleh ke tak boleh? Boleh! Boleh ke tak boleh? Boleh! Saya rasa cukup setakat itu tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan saya ikhlas dan surah ikhlas. Okey tuan-tuan puan, nanti dulu. Sikit lagi. Di sini ada Jati. Ini Jati. Saya Presiden Jati Malaysia. Jati mempertahankan Islam Melayu dan Raja. Cukup saja ahli Jati nanti 100,000 orang yang kita boleh akan dapat dengan penyatuan dan